Baik, seterusnya bagi melihat kesan pelaksanaan GST terhadap industri pelancongan tempatan di bilik berita telah pun bersedia ketika ini ialah saudara Azli Halim, merupakan Presiden Persatuan Penulis Pelancongan Malaysia (TRAM), dan juga turut berada di talian ialah saudara Zamari Muhyi, merupakan seorang pengusaha hotel 1108 Tapah dan juga pengurus besar Kelly's Castle di Perak. Dan saya akan bersama dengan saudara Azli terlebih dahulu. Saudara Azli, GST dalam sektor pelancongan tempatan, adakah kita akan melihat daripada segi kesan ketara terhadap pelaksanaannya, saudara Azli? Okey, kalau kita tengok di sini dalam industri pelancongan khususnya, sektor pelancongan tidaklah memberikan kesan yang begitu ketara ya. Sebab apa? Kita tengok industri perhotelan dan restoran khususnya, mereka selama ini pun telah mengenakan caj perkhidmatan dan jualan sebanyak 10% hingga 5% hingga 10%. Dan cukai jualan dan perkhidmatan atau SST ini pun tidak ada kena-mengena dengan kerajaan, yang mana hasil daripada kutipan itu dipulangkan semula kepada hotel. Jadi kalau kita tengok di sini, dengan pelaksanaan GST ini, maka cukai 6% itu tadi akan diselaraskan dan tidak ada lagi cukai SST 6% itu tadi, 10% itu tadi. Dan ini sebenarnya dapat memberikan pulangan kepada pelancong itu sendiri. Dan kita tengok sini kesan dia sebenarnya kepada pengusaha produk pelancongan itu sendiri, yang mungkin pengusaha terpaksa mengenakan kos tambahan yang dipindahkan kepada pengguna, ya, dan ini mengakibatkan harga perkhidmatan pelancongan juga akan meningkat. Dan saya melihat ini sebenarnya dapat memberikan satu impak ataupun kesan yang positiflah kepada industri pelancongan kita. Baik, saudara Azli mengatakan bahawa akan memberi kesan impak positif kepada industri pelancongan. Dan saya juga ingin bertanya kepada saudara Zamari, bagaimana melihat dalam segi konteks pelancongan domestik, terutamanya di Perak misalnya? Okey, pada pandangan peribadi saya, akan terdapat sedikit perubahan kerana bila kita implement GST ni, maka pelancongan pada isi rumah dia akan menjadi pilihan kedua, kerana pilihan pertama lebih kepada perbelanjaan harian. Jadi untuk pelancongan ni dia akan menjadi pilihan kedua kepada mereka lah. Okey, dan mungkin itu akan juga mendapat reaksi berbeza daripada saudara Azli. Bagaimana saudara Zamari mengatakan sektor pelancongan akan jadi pilihan kedua kepada pengguna? Sebenarnya tak kiralah kedua ke ataupun yang pertama. Penggiat industri pelancongan ataupun pengguna itu harus berlapang dada. Macam Encik Zamuri, seorang pengusaha produk pelancongan ataupun hotel. Jadi mereka kena lebih telus dan lebih merancang sistem perekonomian yang lebih bersistematik bagi memastikan cukai GST itu tidak dimanipulasi, kan, dan ini tidak akan membebankan kepada pelancong ataupun pengguna itu sendiri. Dan sekiranya semua pengusaha produk pelancongan ataupun hotel ataupun restoran itu sendiri dapat melaksanakan sistem GST ini dengan sempurna, maka ia sebenarnya dapat memberikan kebaikan kepada pelancong ataupun pengguna itu sendiri. Dalam jangka masa panjang, bagaimana saudara Azli melihat perkara ini? Apa yang boleh dilakukan oleh pengusaha, terutamanya dari segi marketing misalnya? Ya, sebenarnya pengusaha harus mempergunakan kesempatan ini untuk mempromosi atau memperkenalkan lagi pakej-pakej baru yang lebih memberikan nilai tambah kepada pelancong. Kita harus melihat daripada perspektif yang positif, dan saya kira pihak pengusaha industri pelancongan juga masing-masing sekarang ni tengah membuat kira-kira tertentu, berapa banyak untung, berapa banyak rugi, ya. Tapi dalam hal ini kita seharusnya akan lebih harus mengutamakan pengguna, iaitu pelancong. Dan saya kira pelancong juga sekarang ni sudah bijak, dan mereka akan lebih membuat kira-kira untuk memilih untuk merancang melancong di dalam ataupun di luar negara sekiranya. Ya. Baik, saya nak bersama dengan saudara Zamari kembali di talian telefon. Kalau di Perak misalnya, untuk kita berdepan dengan GST pada 1 April nanti, apa antara langkah-langkah yang boleh diambil untuk terus orang kata memeriahkan lagi industri pelancongan di Perak? Okey, pada saya secara dasarnya
impact GST ini tidak akan memberi kesan yang banyak. Cuma mungkin daripada jumlah kedatangan pelancong tu ada sedikit perubahan di situ. Tapi secara keseluruhan GST ini tidak akan banyak memberi impak kepada kedatangan jumlah pelancong ke negeri Perak. Dan kami di negeri Perak memang giat menjalankan berbagai promosi untuk membawa lebih ramai pelancong ke negeri Perak. Dan rasanya perubahan itu tidaklah ketara sangat, insyaAllah. Ini soalan terakhir saya untuk kedua-dua tetamu kita. Saya akan pergi bersama dengan saudara Zamari terlebih dahulu. Ada yang memberi cadangan bahawa pelaksanaan GST pada 1 April ini untuk sektor pelancongan biarlah ianya orang kata berlaku dibuat secara percubaan terlebih dahulu. Bagaimana pendapat saudara Zamari secara personal? Saya setuju dengan saudara pengacara pada malam ini. Mungkin pada peringkat awal kita lihat apakah impak kesan daripada GST yang akan kita kenakan pada 1 April nanti, dan insyaAllah hasil daripada kesan ataupun impak itu mungkin pihak kementerian dapat mengkaji semula GST kepada para pelancong ataupun industri pelancongan. Okey, baik. Terima kasih saudara Zamari Muhyi. Saya akan bersama dengan saudara Azli untuk kali terakhir. Bagaimana pandangan saudara Azli terhadap soalan saya yang terakhir? Okey, sebenarnya saya pun suka untuk mencadangkan bahawa untuk pakej-pakej pelancongan domestik ya, yang mana kita sekarang ni sedang berusaha untuk memupuk budaya melancong dalam negara, dan kita sedang mengadakan One Malaysia Year of Festival, yang mana kita nak menggalakkan masyarakat kita melancong di dalam negara. Dan saya cadangkan supaya cukai GST 6% kepada pakej pelancongan domestik untuk pelancong domestik saja dikecualikan ataupun ditangguhkan buat sementara waktu. Sebab apa? Ini sebenarnya dapat memberikan satu kebaikan kepada industri kita yang tahun lepas begitu terjejas akibat macam-macam bencana. Jadi ini sebenarnya dapat membantu sedikit meringankan beban pengusaha-pengusaha travel agency tempatan, khususnya dalam mempromosikan produk pakej-pakej pelancongan domestik di negara kita. Okey, baik. Terima kasih saudara Azli Halim kerana bersama dengan Awani 745 berkongsi pandangan berkenaan dengan GST dan sektor pelancongan.